Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tentang topik hubungan diplomatik Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Baiklah, apa itu hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik ini ialah hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Contohnya, kerajaan A menghubungkan jalin dengan kerajaan B. Nak senang faham, Kedah Tua, contohnya kerajaan Kedah Tua, dia membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan China ataupun kerajaan India, negara India. Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua kuasa besar pada masa itu, iaitu China dan India. Waktu itu China dan India merupakan kuasa besar lah. Waktu ini negara-negara Eropah tiada kaitan lagi dengan kerajaan Melayu awal. Kalau kita tengok ni, carta ni, China dan India ni merupakan dua kuasa besar, dua kerajaan, dua negara. Jadi kita di Kepulauan Melayu ini, Kedah Tua, Srivijaya, Majapahit. Jadi ketiga-tiga ini kerajaan ini menghubungkan hubungan diplomatik dengan dua negara besar ini. Ada tiga faktor sebab nak menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar, negara kuasa besar waktu itu. Sebab apa? Dia faktor je sebab politik. Yang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga dari segi sosial. Kita tengok politik. Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik untuk mendapatkan pengiktirafan dan menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan. Waktu itu kerajaan-kerajaan yang kecil ini, yang bukan besar, mendapatkan kuasa besar pada waktu itu supaya kuasa besar ni boleh memberi keselamatan lah, menjamin keselamatan. Contohnya kalau ada kerajaan lain nak serang Kedah Tua boleh minta bantuan daripada kuasa-kuasa besar yang dijalinkan hubungan waktu itu. Contohnya China. Nanti kalau berperang ke apa, nanti tentera China datang tolong. Itu contohnya. Yang kedua, dari segi ekonomi. Melalui hubungan diplomatik, aktiviti ekonomi dapat dikembangkan. Kerajaan Melayu awal memasarkan barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Kerajaan Melayu awal pula ditawarkan barangan mewah seperti tembikar, sutera dan perhiasan. Hubungan ini dapat meningkatkan kemakmuran kerajaan Melayu awal. Daripada hubungan diplomatik ini, sektor ekonomi kerajaan Melayu awal waktu itu dapatlah dikembangkan. Kita waktu itu terkenal lah dengan rempah ratus. Contoh rempah ratus apa? Bunga lawang, cengkeh, kayu manis, dan macam-macam lagi lah untuk masakan. Biji timah dan emas. Jadi kita menjual kepada mereka untuk mengembangkan ekonomi kerajaan waktu itu. Kerajaan Kedah Tua, kerajaan Srivijaya, Majapahit waktu itu. Jadi bila kerajaan Melayu awal ni dah menjual barang, mestilah kerajaan China dan India nak jual barang mereka juga kan kepada kita. Jadi mereka jual apa? Mereka menjual tembikar, sutera dan perhiasan. Tembikar ni macam seramik dalam gambar ni. Mangkuk ke, pinggan ke, cawan ke, itu dibuat daripada seramik, tembikar. Sutera ni tahulah macam kain, yang lembut, yang mahal je. Perhiasan, perhiasan ni macam
manik. Contoh gambarnya apa-apa perhiasan wanita. Okey, jadi perdagangan antara dua kerajaan besar dan kerajaan yang kecil ini, jadi dia dapat mengeratkan hubungan diplomatik tersebut antara kedua-dua kerajaan. Baiklah, yang akhir sekali ialah sosial. Okey. Hubungan diplomatik dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Hubungan ini dapat mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Jadi, bila mereka dah datang ke Kepulauan Melayu ini, pada waktu itu tak ada kapal terbang, tak ada kereta. Jadi mereka menggunakan pengangkutan air. Mereka berdagang menggunakan kapal, menggunakan melalui laut lah, laluan laut. Okey. Bila menggunakan kapal ni, dia memerlukan masa yang lama untuk singgah dari negara ke negara yang lain. Jadi contohnya kalau negara China datang ke Kepulauan Melayu, dia dalam tempoh masa yang panjang tu kapalnya ada banyak yang rosak sebab faktor-faktor cuaca lah, faktor-faktor geografi. Jadi bila dah sampai Kepulauan Melayu, mereka akan membaiki kapal-kapal mereka. Sementara nak tunggu tu dalam tempoh masa nak membaiki tu lama. Jadi mereka menjalinkan hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Bila dah kenal-kenal, jadi kawan, minum-minum kopi. Lepas tu bila ada orang tua kenalkan anaknya, pada pedagang-pedagang orang kaya ni, siapa tak nak kan orang-orang kaya kan. Jadi mereka akan berkahwin lah, similasi antara negara yang lain dengan negara yang lain. Jadi akan mewujudkan keamanan lah di Kepulauan Melayu. Okey, jadi ketiga faktor ni, politik, ekonomi dan sosial ni dapat mengeratkan hubungan diplomatik antara kerajaan Melayu awal dengan dua kuasa besar pada masa itu, iaitu kerajaan China dan India. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.